Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, hari ini saya nak share dengan anda berkaitan dengan kenapa najis hitam, punca, simptom dan rawatan. Okey. Najis hitam ni berlakulah pada pesakit GERD ataupun gastrik. Okey, terutamanya yang dah lama berlaku gastrik atau GERD. So masalah ini saya berkongsi pengalaman bagaimana ia berlaku dan mengapa ia berlaku, dan anda jangan bimbang kerana ianya adalah satu proses, maknanya itu adalah simptom bahawa perut anda ada bermasalah lah, maknanya anda ada sakit gastrik ataupun GERD. So benda-benda ni boleh sembuh dengan anda ketatkan ataupun jaga pemakanan anda. Okey, tukar pemakanan anda daripada pemakanan yang selalu anda makan kepada cara makan yang lebih sihat. Alright. So mari kita mulakan. So najis hitam ni adalah perubahan pada warna najis yang ketara lah. Terdapat beberapa punca utama masalah ni, seperti pemakanan, pengambilan beberapa jenis suplemen dan juga pendarahan dalam saluran makanan. Semua ni berlaku, apa yang pengalaman saya adalah pemakanan dan pengambilan jenis suplemen lah. Bila saya pergi jumpa doktor, doktor suruh ubah cara makan, banyakkan sayur-sayuran yang warna hijau, suplemen stop dulu dan jangan ambil suplemen lagi. Okey, mungkin jugalah suplemen tu memberi kesan kepada usus saya dan menyebabkan dia najis betul warna hitam dan mengganggu lah. Right. So jom kita tengok punca, kenapa punca ia berlaku. Okey, yang pertama adalah makanan atau diet lah. Terdapat beberapa jenis makanan yang menyebabkan najis menjadi sedikit gelap daripada biasa. Makanan tersebut adalah blueberry ataupun coklat ataupun ubi bit merah. Ini adalah tiga perkara yang tak tahulah saya makan dan dia jadi macam tu. Mungkin dia tak dapat nak proses, so dia keluarkan yang warna asal. Okey, yang kedua adalah ubat atau suplemen. Okey, terdapat beberapa jenis ubat lah yang boleh bawa najis menjadi gelap ni, sebab saya makan ubat yang doktor bagi dan juga suplemen lain yang saya makan. Masa tu tak dapat lagi nasihat doktor. So contohnya Carcol ataupun arang, bismuth selalu digunakan untuk mereka yang mengalami masalah gastrik lah. Ubat zat besi seperti ferrous, fumarate, zinc copper, iberate ataupun obimin. Ubat-ubat ni yang saya pernah makan sebelum ni, so dia punya kesan itulah. Alright. Punca selain tu adalah akibat daripada asam perut lah. Okay. Terdapat asam di dalam perut, dia boleh menyebabkan berlakunya pendarahan dalam dan najis akan warna hitam. Kalau pengalaman saya memang tak ada pendarahan, cuma najis tu warna hitam ataupun warna hijau, setengah tu warna hijau kan. Punca berlaku ni adalah asam perut. Asam perut ni berlaku sebab kita ambil ubat tahan sakit yang mungkin lama dan juga jangkitan kepada Helicobacter pylori ataupun H. pylori. Benda ni kalau nak kesan tu kena jumpa doktor lah untuk ambil test. Sebelum ni saya ambil dekat hospital swasta lah, sebab cepat sikit. So dari menggunakan hembusan. Okay, dia hembus sekuat-kuatnya and then dia simpan udara tu, so dia akan analyse dan keluar result. Daripada situ doktor akan bagi tahulah kita ada penyakit H. pylori atau tak. Okay, terdapat juga simptom-simptom lain, alright, yang menyebabkan najis kita jadi hitam ataupun hijau ni. Pertama sekali adalah sakit atau pedih hulu hati. Ini biasa yang kita akan kena, terutamanya yang GERD.
perut rasa kembung, perut berangin, ada setengah tu muntah darah. Mungkin dia dah luka ataupun dah berlaku ulcer perut lah. Okey, kurang selera makan dan badan lemah. Okey, melalui perhatian atau pertanyaan dengan kawan-kawan saya yang muntah darah ni disebabkan oleh mereka ni terlalu banyak makan ubat tahan sakit. Right. Menyebabkan perut tu dah terakis. So dia muntah darah dan najis pun berdarah. Right. So dalam perkara ni anda jangan takut, sebab anda ubah saja cara makanan anda, ubat yang anda ambil anda stop, ubah cara pemakanan, insyaAllah perut anda akan boleh sembuh, insyaAllah. Okey, rawatan masalah ini bergantung kepada punca lah. Mungkin disebabkan jangkitan bakteria, sebab najis kita hitam tu kan, mungkin terlalu banyak ambil antibiotik untuk membunuhkan kuman tersebut kan. Mungkin najis hitam ni berlaku sebabkan radang usus. Okey, masalah radang usus ni seperti Crohn disease ataupun ulcerative colitis akan membuatkan bahagian usus atau saluran pemakanan ni lebih mudah mengalami pendarahan. Pendarahan ni saya ulang sekali lagi, pendarahan ni berlaku disebabkan oleh terlalu banyak makan ubat tahan sakit. Okey, kalau ubat makan tahan sakit terlalu banyak, kesan dia begitulah, berdarah. Sebab ini saya ada interview seorang rakan saya, saudara saya juga. Bila saya tanya kenapa dia macam tu, dan dia bagi tahu yang dia terlalu banyak ambil ubat tahan sakit lah. Okey, yang seterusnya adalah masalah esophagus. Okey, esophagus yang seperti kita bincang sebelum ni. Esophagus ni adalah di mana terdapat saluran darah yang besar dan membengkak di bahagian bawah saluran esophagus. Okey, dia berlaku bengkaknya dekat esophagus, dan dia terjejas kepada kerosakan hati lah. Maknanya hati tu ada sedikit masalah. Okey, selain daripada esophagus, GERD lah. Maknanya GERD ni asid terlalu banyak naik kepada esophagus, menyebabkan kita pedih hulu hati, sakit dada, rasa macam jantung laju. Kalau kita tak kawal benda tu, menyebabkan dia boleh ganggu kita punya pencernaan, contohnya najis warna hitam, ataupun najis warna hijau. Semua tu berlaku, itulah kesan daripada sakit kita tu. Ini adalah menandakan bahawa perut kita ada masalah. Dia bukan orang kata kronik sangat-sangat, tapi dia adalah proses di mana ia ada yang nak bagi tahu bahawa perut kita tengah mengalami masalah yang perlu kita selesaikan, alright, dengan melalui ubat ataupun secara alami lah. So macam mana kita nak tahu bahawa punca sebenarnya? Tidak semua ujian ni dia buat serentak atau mengenali punca masalah najis hitam ni. Biasanya doktor akan bertanya tentang pemakanan pesakit lah, sama ada pesakit tu menjadi sejarah mengambil makanan ataupun ubat yang menyebabkan najis warna hitam. Seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, doktor akan interview saya apa makanan saya ambil, ubat apa yang saya ambil. Bermula daripada situ doktor dapat kenal pastilah. So apa yang doktor sarankan untuk mengetahui punca ni, doktor akan buat prosedur di mana memasukkan kamera di dalam sarung pencernaan melalui mulut. Melihat keadaan esophagus dan perut. Penting untuk mengesan punca pendarahan kalau ada najis hitam ataupun najis hijau. Right. So doktor akan masukkan kamera. Yang kedua adalah kolonoskopi, iaitu satu prosedur di mana kamera akan dimasukkan di dalam dubur untuk melihat keadaan dalam usus besar. Ia adalah penting untuk melihat apakah yang berlaku dalam usus besar tu. Okey, yang ketiga adalah fungsi hati. Ni fungsi hati saya pernah ambil darah, and then doktor check. Nak tahu fungsi hati tu adakah ia
dalam keadaan yang okey ataupun tak. Okey. Bila kita dapat tahu fungsi hati ni okey atau tak, doktor akan boleh rumuskan bahawa mungkin kita terlebih protein, tanpa hati tak dapat hasilkan proses yang baik, mungkin ada pendarahan pada hati yang kita sendiri tak perasan. Okey, mungkin kita terlalu banyak suplemen yang kita makan, dia menjejaskan dia punya patusan proses hati tu, menyebabkan najis kita bertukar. Okey, benda ni anda kena banyak lagi membaca, banyak lagi kaji, sebab ia adalah hasil daripada pengalaman saya bila doktor bagi tahu saya banyak makan suplemen. So serta-merta saya berhenti, dan saya dah tak ambil suplemen, saya tukar. Okey, saya tukar suplemen saya kepada yang alami, contohnya minyak zaitun. Minyak zaitun yang saya gunakan, yang olive house tu, anda boleh dapatkan kat mana-mana lah. Okey, saya makan pagi satu sudu, petang satu sudu, malam satu sudu. Sebab masa tu saya pun jadi macam bimbang kan, anxiety. So saya makan 3 kali sehari. Sebenarnya dia dah sekali dah cukup, tapi sebab masa tu saya tak berapa ada ilmu sangat, so saya makan sampai 3 kali. So tapi alhamdulillah, dalam tempoh sebulan, kurang pada sebulan dah ada perubahan. Okay, sebab perut kita ada masalah, so minyak zaitun tu membantu sebenarnya, membantu dalam membetulkan balik proses. Dan juga saya betulkan balik pemakanan saya, waktu makan, jenis makanan dan penyediaan makanan lah. So saya dah tak ambil lah benda-benda yang berminyak, bersantan, bergoreng, makanan fast food, saya dah tak ambil. Semuanya cara alami lah, masak sayur, rebus ikan pun rebus, ayam ada buat bakar, ada yang grill ataupun rebus juga, banyakkan sup, minum yang makan makanan nasi, bubur nasi, yang benda macam tu. Saya tak lagi makan benda yang seperti sebelum yang saya makan. So lama-lama dia berlaku perubahan yang sangat baik, dan akhirnya back to normal. Sangat happy, alhamdulillah, syukur. So anda jangan bimbang, jangan takut, jangan risau. Ikut je apa yang saya cakap ni, ubah pemakanan anda, stop ambil suplemen, gunakan minyak zaitun seboleh-bolehnya untuk betulkan balik perut anda. Okay, minyak zaitun ni buah zaitun, minyak zaitun semua ada dalam Al-Quran dah. Allah nyatakan watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Okay, so anda kena yakinlah bahawa zaitun akan buat perubahan kepada anda. Ambil masa, anda kena percaya kepada proses ni. Okay, kalau anda tak percaya, agak susah lah anda nak sembuh lah. Mungkin anda cari suplemen lain pula, macam-macam. Kita kena konsisten. Alright, pilih satu sekurang-kurangnya, InsyaAllah ada perubahan dalam proses perut anda, dan najis anda akan seperti sedia kala. Alright, saya rasa itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe video saya, dan juga klik channel, klik butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Okey, itu saja dari saya. Saya doakan semoga anda cepat sembuh dan dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dan dapat bekerja ataupun hidup seperti biasa, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.